Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada perkongsian kali ini. Kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk reka bentuk sebagai instrumen pemasaran bab yang ketiga dalam RBT tingkatan 3 ini. Okey, pada topik yang lepas kita dah bincang berkenaan dengan kaedah pengiklanan. Okey, pelajar dah buat produk, dah siap dah masa bab yang kedua. Okey, bab yang ketiga ni kita masuk kepada bagaimana kita nak pasarkan produk tersebut. So, untuk subtopik kali ini, kita akan tengok pada subtopik 3.1.4 iaitu memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Okey, setiap pengeluar akan berusaha untuk memastikan produk yang dihasilkan itu mampu bersaing di pasaran. Okey, bagaimana kita nak pastikan produk yang dihasilkan itu mampu menarik perhatian pengguna. Banyak produk yang sebegitu rupa ada di pasaran, tapi bagaimana kita nak pastikan para pengguna lebih berminat kepada produk yang kita hasilkan. Pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai adalah perlu diberikan perhatian bagi memastikan maklumat sampai kepada pengguna. Okey, bagi jenama ataupun produk yang baru, pengiklanan penting untuk menghasilkan reka bentuk imej baharu yang tersendiri. Dan hal ini demikian kerana produk tersebut dapat dibezakan dengan produk pesaing yang lain. Okey, untuk contoh produk penyelak kasut Magic ini, beberapa kaedah pengiklanan telah dikenal pasti. Okey, contohnya kaedah yang pertama, kaedah kenyataan merangsang. Okey, kenyataan merangsang ini kita dah bincang dalam subtopik yang lepas iaitu satu kaedah dipilih untuk menarik minat pengguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang produk. Okey, bila dia tengok iklan tu, pengguna akan berminat nak tahu lebih detail lagi dengan produk itu. Contoh penggunaan slogan berkilat tanpa penat menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk penyelak kasut Magic. Okay, yang kedua, kaedah matlamat produk dipilih untuk memberitahu pengguna matlamat produk yang dihasilkan. Okay. Dalam kaedah ini, kita menyatakan fungsi atau matlamat penyelak kasut Magic yang boleh membantu pengguna menyelak kasut dengan cepat dan juga membersihkan kasut. Okay, yang ketiga, kaedah penyampaian fakta dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk dengan tepat kepada pengguna. Okey, maklumat mengenai cara penggunaan dan kelebihan produk penyelak kasut Magic dapat disampaikan dengan lebih jelas. Okey, kita tengok contoh bagaimana reka bentuk pengiklanan yang boleh dihasilkan untuk produk penyelak kasut Magic ini. Okey, slogan. Okey, slogan berkilat tanpa penat. Okey, di sini kaedah kenyataan merangsanglah melalui slogan yang menarik perhatian. Okey. Catchy, berkilat tanpa penat. So orang akan tengok, oi, kasut boleh berkilat tanpa pengguna tak perlu penat. Okey, kenyataan apa ni, slogan yang ringkas tapi dia padat, mampu menarik perhatian pengguna. Okey, kemudian ciri-ciri yang lain di sini, warna latar belakang. Okey, dia punya background untuk poster ni. Okey, warna latar belakang yang sesuai dan dapat menunjukkan produk. Maknanya ada kontra background dengan produk. Orang bila tengok ni dia akan lebih tertumpu kepada produk ini.
Penyampaian fakta melalui ilustrasi yang menunjukkan cara penggunaan produk dalam situasi sebenar. Okey, dalam gambar ini ditunjukkan terus bagaimana penggunaan penyelak kasut magic ini. Dia ditunjuk terus. Penyelak kasut magic ini terus diguna untuk gosok kasut ni lah, untuk kilat kasut ini. Okey, matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang membantu ilustrasi. Okey, tajuk penyelak kasut magic, membersih kasut kulit ataupun PVC, menyelak kasut kulit ataupun PVC. Diterangkan terus dalam poster itu. Okey. Dan di sini ada kenyataan merangsang yang bertujuan menarik dan memujuk pengguna. Apa lagi yang ditulis supaya pengguna lebih tertarik? Perkataan percuma, besar. Okey, percuma. Bateri 2 pad penyilap, jaminan 6 bulan. Perkataan percuma ini lebih pengguna lebih menarik. Lain daripada percuma, contohnya diskaun. Okey, diskaun berapa persen? Okey, biasa kita buat harga asal berapa? 200. Tapi sekarang boleh dapat dengan dia potong 200 tu 100 contohnya. Itu contoh-contoh kenyataan merangsang yang boleh memujuk ataupun menarik perhatian pengguna. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, kenyataan merangsang yang bertujuan menarik minat pengguna. Okey, dia punya ayat yang digunakan kenyataan merangsang ni, masalah kasut tidak berkilat. Masalah kasut tidak berkilat membuatkan pengguna tu akan berfikir. Okey, matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang dapat membantu ilustrasi. Tajuknya penyelak kasut magic. Tadi kenyataan merangsang masalah kasut tidak berkilat. Okey, so penyelesaian dia di sini adalah matlamat produk ni dah ada penyelak kasut magic. Okey. Kemudian di sini warna latar belakang yang sesuai dan dapat menunjukkan produk macam tadi jugalah, warna background ni selalunya cuba reka dalam poster itu warna background itu yang dapat menonjolkan produk tu. Orang nak tengok produk itu, bukan nak tengok pada background tu. So gunalah kemahiran seni masing-masing. Okey. Kenyataan merangsang. Ada lagi kenyataan merangsang di sini, hadiah misteri untuk 10 pembelian terawal sahaja. Kalau yang tadi kenyataan merangsang dia percuma, di sini ada hadiah misteri. Maklumat yang lengkap mengenai tarikh dan lokasi demonstrasi produk. Dah ada detail. Okey, mana nak dapatkan produk ini? Pada tarikh sekian-sekian ni boleh dapat di Expo. Pada tarikh 25/8 hingga 26 boleh dapat di Ruang Legal Kompleks Sinar. Okey? Okey, contoh yang ketiga. Okey? Matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang dapat membantu ilustrasi, tajuknya penyelak kasut magic. Okey, kemudian di sini penyampaian fakta melalui gambar foto kasut dan produk sebagai objek utama dalam reka bentuk. Okay, gambar foto kasut di sini ditunjukkan kasut yang betul-betul berkilat. Okey, dan dah ada produk ini. So maknanya bila orang tengok kasut yang berkilat, lepas tu ada produk tu. Okey, warna pada latar belakang yang sesuai, sama macam tadi juga. Kenyataan merangsang di sini promosi. Ada kataan promosi. Tadi percuma, hadiah misteri. Okey, promosi, beli 2 percuma. Okey, beli 2 dapat penghantaran percuma. Maknanya ini membuatkan orang bukan saja nak beli satu, tapi nak beli lebih daripada satu. Kenapa beli 2? Sebab ada penghantaran percuma. Contohnya beli 3 boleh dapat diskaun, contoh. Okey, penyampaian fakta melalui penggunaan simbol. Simbol di sini ni burung kasut biasa. Okey, no. Kain pengelap, no. Gunalah penyelak kasut magic. Produk yang kedua adalah pengagih makanan ikan automatik. Okey, untuk produk ini beberapa kaedah boleh digunakan, iaitu yang pertama, kiasan ataupun ibarat.
Okey, di mana kaedah ini dipilih untuk menarik minat pengguna untuk mengetahui tentang lebih jelas tentang produk. Okey, penggunaan gambar foto pada latar belakang sebagai kiasan ataupun ibarat menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui keistimewaan produk pengagih makanan ikan automatik. Okey, yang kedua menggunakan kaedah perbandingan, di mana kaedah ini dipilih untuk membuatkan pengguna menilai kelebihan dan keistimewaan produk. Okey, dengan cara memaparkan perbezaan gambar foto di antara tapak semayan, akuarium dan produk pengagih makanan ikan automatik. Yang ketiga, dari segi penyampaian fakta, kaedah ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk dengan tepat dan kepada pengguna, dengan cara memaparkan bahagian-bahagian dan cara produk pengagih makanan ikan automatik berfungsi. Okey, kita tengok contoh. Okey, yang pertama. Okey, matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang dapat membantu ilustrasi. Tajuknya pengagih makanan ikan automatik. Okey, kiasan ataupun ibarat pada latar belakang yang bertujuan menarik perhatian pengguna. Okey, gambar produk itu ternakan ikan dan bercucuk tanam dalam satu masa. Slogan yang bertujuan untuk menarik minat pengguna. Ternak ikan, tanaman dalam satu masa. Okey, ini contoh untuk yang pertama, bagaimana dia buat poster. Okey, yang kedua. Tajuk pengagih makanan ikan automatik. Okey, matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang dapat membantu ilustrasi. Pengagih makanan ikan automatik. Perbandingan dijelaskan melalui gambar foto pada ilustrasi yang menunjukkan kelebihan produk kepada pengguna. Okey, maknanya dah ditunjuk gambar foto ni, dapat kelebihan. Contoh, di sini kenyataan merangsang dia 2 dalam 1, dapat jimat ruang, jimat masa. Slogan dia, ternak ikan dan bercucuk tanam dalam satu masa. Okey, kemudian warna latar belakang ni perlulah sesuai untuk menonjolkan produk. Orang akan tengok pada gambar produk ini. Okey. Yang seterusnya, tajuk pengagih makanan ikan automatik. Matlamat produk disampaikan melalui tajuk. Okey, warna latar belakang ni pun sama, menonjolkan produk. Kemudian penyampaian fakta. Okey, melalui penggunaan produk ini dapat jimat air, jimat tenaga, bebas serangga. Okay, penyampaian fakta berkenaan dengan produk ni. Kalau guna produk ni, apa yang diperolehi? 3 ni lah. Okay, kemudian di sini slogannya ternak ikan dan bercucuk tanam dalam satu masa. Okay, contoh kita tengok produk yang ketiga, bag jean. Okay, beberapa kaedah boleh digunakan. Yang pertama, kenyataan merangsang. Contoh di mana dipilih untuk menarik minat pengguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang produk. Okey, penggunaan perkataan wow, murah, menarik, menawan sebagai ilustrasi menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui dan ingin memiliki produk bag jean tadi. Okey, yang kedua, kaedah gambar pegun. Dipilih untuk menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk. Gambar foto beg yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk beg jean kepada pengguna. Yang ketiga, kaedah penyampaian fakta. Dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk dengan tepat kepada pengguna. Yang mana maklumat ataupun fakta mengenai kelebihan produk beg jean dapat disampaikan dengan lebih jelas. Contoh, perkataan wow. Orang tengok je ada wow. Okey, kenyataan merangsang di sini melalui penggunaan perkataan yang sebagai ilustrasi yang bertujuan menarik minat. Kemudian,
Penyampaian fakta melalui gambar foto yang menunjukkan cara menggunakan produk dalam situasi sebenar. Bagaimana nak guna beg jean ini? Macam ni lah, sandar di bahu. Letak di bahu. Okay. Maklumat untuk dihubungi oleh pengguna. Macam mana nak dapatkan produk beg jean ini? Telefon, nombor WhatsApp, okay. Facebook. Kemudian, penyampaian fakta melalui maklumat yang menyatakan kelebihan produk. Apa kelebihan produk ini? Lebih praktikal, mudah dibawa, tahan lasak, jimat kos. Kenyataan merangsang yang bertujuan menarik dan memujuk pengguna. Macam mana kita nak pujuk pengguna ataupun kita nak pastikan supaya pengguna tu lebih tertarik dengan produk beg jean ini. Okay? Dapatkan segera sementara stok masih ada. Mungkin bila pengguna tengok ni, oh ini limited edition ni, tak banyak ni. So, pengguna akan berebut-rebut untuk mendapatkan produk ini. Okay, contoh yang kedua. Okay. Warna latar belakang sesuai lah, dapat menonjolkan produk. Okay, ini penggunaan kaedah gambar pegun. Okay, gambar pegun beg jean. Disampaikan melalui gambar foto pada ilustrasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang membantu ilustrasi. Beg jean. Maknanya dia perkataan jean di sini bagaimana dia tulis jean ini. Maknanya ada gambar kain jean. Okay. Penyampaian fakta sama macam tadilah. Okay. Kemudian ada maklumat untuk dihubungi. Sama macam tadi juga. Ada nombor telefon, nombor WhatsApp, Facebook, IG. Okay. Macam-macam lah. Okay. Ini contoh yang ketiga. Okay. Matlamat produk disampaikan melalui tajuk beg jean. Penyampaian fakta melalui maklumat yang menyatakan kelebihan. Ini macam dia label. Okay. Dilabelkan terus pada gambar produk. Dia gambar pegun. Lepas tu penyampaian fakta terus di sini. Okay, mudah dibawa, tahan lasak, saiz, jimat kos. Warna latar belakang, okay, mesti menonjolkan produk lah. Kemudian maklumat untuk dihubungi oleh pengguna. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Okay, diharapkan para pelajar mempunyai idea bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk pengiklanan yang menarik. Seterusnya dapat memasarkan produk yang telah dihasilkan. Okay, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share supaya lebih ramai lagi pelajar dapat bermanfaat, menerima manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, terima kasih.